Dan lagi pula kerana memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang berjiran masjid, dan lagi kerana kata setengah ulama fardu kifayah di perang orang yang meninggalkan dia. Bahkan kata setengah ulama di perang orang yang meninggalkan dia, orang meninggalkan semua jemaah hendaklah diperang. Zaman dulu. Baik. Seperti, dan kata setengah ulama membandingkan sembahyang berjamaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan kedatangan najis. Dia kata macam air banyak dengan air sikit. Air sikit dalam timba jatuh tak cicak, walaupun air tu masih elok, dia najis sebab tak cukup 2 kolah. Tapi kalau air cukup 2 kolah, kita nampak tak cicak dalam tu sekalipun, tapi air tu elok, tak berubah bau, tak berubah rasa, dia tetap mutlak, dia tetap bersih lagi. Kenapa? Itu istimewanya banyak. Kalau sikit jatuh najis dalam tu, air tu jadi najis. Tak kira, walaupun tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, tak kira, dia najis. Tapi kalau air tu banyak, jatuh najis dalam tu tak najis. Kecuali kalau najis tu banyak sangat sampai air tu berbau, ataupun najis banyak sangat sampai warna air tu berubah dengan sebab najis tu, boleh jadi najis. Kusakat jatuh najis dalam tu saja, nampak tik cicak macam kita pergi ambil wuduk dalam kolah, nampak tik cicak berteretek dalam tu. Ternampak pun tik cicak berceretak dalam tu, kita nampak. Tapi air kolahnya tak berubah bau, tak ubah rasa, tak ubah warna, dia tetap bersih, boleh kita ambil wuduk. Sebab apa? Istimewanya banyak. Sama juga bila kita sembahyang berjamaah dengan kita sembahyang seorang, sama tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang seorang kata. Kalau berjamaah mungkin ada cacat, ada kekurangan, ada kelemahan sikit-sikit, ditampung dengan banyak tu. Jadi kena jaga sembahyang berjamaah. Baik. Bersalahan air yang sedikit jadi najis dengan kedatangan najis jikalau tiada berubah rasa atau baunya sekalipun. Demikian lagi syaitan kuat ia atas orang yang sembahyang sendirinya, tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Demikian. Saya ingat tabung tu saya kira kot. Kira depan-depan ni ganggu. Kira belakang-belakang tu. Hati kita ni satu, kan boleh buat 2 benda sekaligus. Shampoo tak apa, 2 dalam 1, 3 dalam 1. Ni hati satu. Ada. Saya dah tengok dia kira duit depan saya apa lemah. Itu saja kira. Betul. Dan demikian lagi, syaitan kuat ia atas orang yang sembahyang sendirinya itu, tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Demikian lagi, orang yang sembahyang sendiri itu tiada disuruh melainkan barang diakalkan dia. Tiada disurat melainkan barang diakalkan dia. Sembahyang seorang diri itu tidak disurat kecuali barang yang diakalkan dia. Setakat mana yang kita khusyuk, sekat tu je dapat pahala. Kalau yang kita tak khusyuk, orang panggil tak ada pahala lah. Itu. Setakat mana kita khusyuk je. Jadi kalau kita sembahyang berjemaah, awal-awal lagi kita dapat dah pahala 27. Pahala 27 ni tuan-tuan, masuk tak mana pun dapat lah. Hatta ketika orang tengah baca tayat akhir, kita masuk, dapat pahala 27. Dapat pahala 27. Masuk jalan sembahyang jemaah dapat. Yang imam takbir, kita takbir, tu pahala lain. Kita duduk saf depan, tu pahala lain. Kita samakan saf, itu pahala lagi. Kita rapatkan saf, itu pahala lagi. Pahala-pahala saf tu. Makmum lagi ramai lagi banyak pahala, lagi ramai lagi banyak pahala, lagi pahala. Banyak tuan-tuan sekalian, pahala-pahala sembahyang jemaah. Yang sembahyang jemaah ni masuk sembahyang jemaah tang mana pun, asal belum imam bagi salam, dapat pahala 27. Jadi kalau kita sembahyang seorang, lepaslah fardu. Pahala berjalan kaki masjid tak ada. Pahala duduk saf depan pun handuk sembahyang seorang. Hak 27 pun tentu tak ada. Jadi rugi sangat-sangat sembahyang seorang.
Kalau nak dibandingkan dengan sembahyang berjemaah. Bahkan jemaah pula tuan-tuan lagi ramai lagi pahala banyak. Lagi ramai lagi pahala banyak. Lagi ramai lagi pahala banyak. Itu kelebihan. Nah, kita sembahyang berjemaah. Dan lagi orang yang sembahyang sendiri itu tiada disuruh melainkan tiada disurat melainkan barang diakalkan dia. Dan sembahyang dalam berjemaah itu disuratkan baginya sembahyang yang sempurna jika tiada diakalkan. Dan lagi sembahyang berjemaah itu tali yang disurat kita, tali yang disuruh kita berpegang dengan dia. Seperti di dalam firman Allah, Allah Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah. Ada ulama mentafsir wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali Allah kesemuanya kamu, kesemuanya. Dan berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah. Maka itu ada yang mengatakan itu sembahyang berjemaah. Jadi orang yang tak sembahyang berjemaah, orang tak pegang teguh pada tali Allah. Itu berat. Sebab tu setengah-setengah mazhab mengatakan sembahyang berjemaah tu wajib. Sembahyang berjemaah tu wajib. Sebab tu kok mana cerita pun dia ikhtiar juga sembahyang berjemaah. Mazhab kita taklah mengatakan wajib. Itu. Jadi kena jaga betul-betul. Baik. Maka tiap-tiap orang lalai akan dia itu sesungguhnya sangatlah besar ia lupa akan masalah agama. Orang yang tak ambil berat sembahyang berjemaah ini, orang ni sangat-sangat tidak mengambil berat tentang agama. Kita ni jenis orang ambil berat tentang agama ataupun tidak, tengok sembahyang berjemaah macam mana. Kalau kita ni jenis jaga sembahyang berjemaah, kita termasuk orang yang berat, ambil berat tentang agama. Tapi kalau jenis tak jaga sembahyang berjemaah, kita ni jenis orang tak ambil berat bab agama. Tengok tentu sudah. Tengok tentu sudah. Sebab tu tuan-tuan kita duk tenang tengok orang duk kutuk alim ulama, kutuk tok guru, cuba hukum kita. Hang ahli politik tinggi tara mana pun, peringkat menteri tara mana pun, hang duk rumah taman je. Tak apalah rumah taman pun bukan hina tara mana. Hang tak keluar pun sembahyang jemaah tiap-tiap waktu. Orang tahu. Semua sembang pam gitu je. Yang tok guru ni rumah tepi masjid. Masjid dia buat. Tiap-tiap waktu keluar sembahyang jemaah jadi imam lagi. Siap baca kitab lagi. Tiap-tiap waktu baca hadis satu dua tu. Kita nak hukum tentu pun kita tak lawan dah. Yang kita nak pi cerca, nak pi kutuk, nak pi caci seorang tok guru ni. Tuan-tuan. Tok guru, hukum tentu pun kita tak boleh pi dah. Tapi main yang tak sedap ni tuan-tuan sekalian, susah. Yang duk kutuk tok guru presiden PAS. Tuan-tuan sekalian, kita tak usah fikir alim dia ke, mengaji dia ke, warak dia ke, apa semua nak lawan dengan dia apa semua itu pun. Fikir sembahyang jemaah sudah. Kita macam mana? Ni daripada kecil-kecil sampai balik sampai puluh-puluh tahun itulah bunyi bang dia kisah lagi sampai masuk jadi imam sembahyang jemaah. Kecuali kalau tak ada di rumah, tak ada apa semua. Yang ni buat puluhan tahun dulu dah. Tak larat kau dah bertungkat pi juga. Orang yang macam ni tuan-tuan kita nak pergi kata lebih kurang panggil hey hadi. Boleh ya? Dulu kata pun khianat. Kata ikut berasa nak kata. Kalau tengok kita hak yang kata tu tuan-tuan sekalian. Saya tengok bab lain tuan-tuan, bab sembahyang jemaah sudah. Bunyi bang pun duduk dalam rumah sengak, tak keluar pun. Ada. Pi tanya tengok jiran-jiran dia ataupun masjid hak dekat dengan Korea dia. Dia ni hari pentam maling ulama ni mujibang keluar mai tak? Subuh-subuh ada tak? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dia ada tak? Jarang jumpa ke masjid pun. Ada. Kalau jangan tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali sebut, orang yang sembahyang sunat subuh tak tinggal. Dia sembahyang sunat subuh tak tinggal, pendeklah tangan musuh. Apa maksud pendek tangan musuh? Musuh nak buat apa pun tak kena pada dia. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang. Kita nak tanding dengan alim ulama ni tuan-tuan. Alim tu satu,
Ibadat dia pun kita tak boleh nak lawan dah. Berjemaah dia macam Allah Yarham Tuan Aziz. Sampai orang tagak gambar tak larat pun keluar ke berjemaah. Duduk di kaki lima. Tak larat panjat rubin nak tinggi duduk tepi rubin tu. Faham? Orang panggil jaga semua jemaah sampai tara tu. Ni pemimpin kita. Yang bukan sekadar nak pimpin kita di dunia tentu sampai ke akhirat. Ada gaya boleh pimpin kita di akhirat. Boleh ikut kita di akhirat. Saya tak tahulah tuan-tuan, sesungguh orang dia fikir macam mana. Sampai keluar daripada perjuangan Islam ni satu bab. Duduk dalam perjuangan pemimpin jauh sangat dengan yang mana selama ni dipimpin oleh alim ulama. Keluar tu pula hentam pula, caci pula yang dulunya kita duduk sila tak ada ambil ilmu daripada dia. Tuan-tuan fikir nak jadi apa? Kita takut golongan ni. Golongan ni tuan-tuan sekalian. Tu macam Hanifah Maidin sebut bila depa tak sebut dalam masjid kan. Tuan fikir nak jadi apa? Berapa kali dah jatuh rebah. Bercakap pun bla 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 pun hentam tok guru lagi. Tak sedar-sedar. Pun fikir tuan-tuan. Kalau kita tengok pun takut. Tuan-tuan sekalian. Ingat bahaya tuan-tuan dengan alim ulama ni. Dan tok guru ni tengok apa sampai tara tu pun tak sedap ni. Tuan-tuan sekalian. Padahal kot kalau kita tak kenal peribadi macam mana apa sebab kita lama duduk dengan dia. Ada juga sesengah tuan-tuan sekalian orang yang keluar lepas tu dia duduk diam je apa semua. Ada. Dia pun fikir tu tuan-tuan sekalian. Orang ni siapa dia aku nak kata lebih kurang duduk diam duduk sengak je. Ada. Tapi ada 3 ekor ni tuan-tuan sakan. Tuan-tuan sekalian. Sakan sampai berbeza batas politik ni. Sampai kita cerca, kita apa semua. Tuan-tuan ingat. Pergi tak duduk kawasan Rusila tu. Panggil. Tengok suasana rumah macam mana dalam pondok. Rumah tepi mana? Tepi masjid. Pintu rumah dengan pintu masjid sambung. Pagi-pagi keluar jadi imam. Baca surah kita dah lah tak main jemaah. Duk baca wadduha dengan alam surah tu 20 tahun dah. Ulang hak tu je. Padahal tu dah baca surah ni baca dengan penuh khusyuk tawaduk. Kita kena jaga kita ni orang-orang yang ahli ibadat, orang dekat diri dengan Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, jangan duk pergi caci cerca tertawan Allah. Dia ni kita sedih tuan-tuan sekalian. Hak kafir pun kadang-kadang tuan-tuan sekalian, dia pun berlapik juga. Hak kafir tu. Kadang hak Islam ni dia kata kat alim ulama ni, bahkan kalau kafir dia pergi kata tuan-tuan, kita tahu dia tu kafir. Jenis kafir tuan-tuan tak suka kat Islam. Tuan-tuan sekalian, hak Islam ni hak faham. Hak faham ni. Hak kenal ni kehidupan dari ulama macam mana. Itu kita takut. Tuan-tuan sekalian. Ni. Kita saya fikir banyak tuan-tuan. Kita sendiri pun tak boleh buat sembahyang jemaah setiap waktu. Sembahyang jemaah setiap waktu ni macam wajib bagi depa. Tak tinggal. Kok mana pun kisah nak jemaah juga. Musafir bawa. Bila musafir bawa kawan-kawan tu bukan untuk apa tuan-tuan. Sagi bila masuk jemaah boleh sembahyang sama-sama. Tu je tuan-tuan, bawa 3-4 orang untuk jadi peneman sembahyang jemaah. Sebab apa? Pantang sembahyang bersendirian. Kita hak nak pergi caci alim ulama tu. Terus saya fikir bab lain, kita nak lawan bab sembahyang jemaah pun tak boleh pergi dah. Terus saya kira lawan bab tahajud ke, bab baca Quran ke, bab berzikir, bab wirid, bab sembahyang sunat. Sembahyang berjemaah pun kita tak boleh nak pergi dah. Tu kita nak pergi kata lebih kurang. Nak pergi caci lebih kurang, nak pergi hentam lebih kurang. Dan macam katalah kita renung tengok, macam kata kita duduk di taman, duduk di kampung, bunyi bang pergi masjid, bunyi bang pergi masjid, bunyi bang pergi masjid. Boleh buat? Ngaji lama dah pun tak boleh. Tak boleh lagi. Tu cerita. Dengan orang yang daripada kecil sampai dewasa, sampai tua, hubungan dengan masjid ni tak putus. Walaupun
jadi wakil rakyat puluh-puluh tahun. Pernah jadi menteri besar. Jadi ahli parlimen, jadi adun. Kadang tuan-tuan jadi adun, dia tak pergi majlis dah. Baru penggai baru jadi. Tak pergi dah. Sibuk. Jadi ahli parlimen lagi sibuk. Lagi sibuk, berterabur habis dah. Ni jaga ibadat. Orang yang jaga ibadat ni tuan-tuan. Betul ulama sebut ke depan dah ada. Kita pi kata kat depa macam kita pi punggai nak panah patah balik kat kita. Tuan-tuan, dia patah balik kat kita. Itu. Tu cerita dia. Ingatlah, kita jangan terlibat. Kalau nak selamat, hukum diri kita, sedap diri kita. Macam mana? Ibadat kita banyak mana, ilmu kita banyak mana, semajemaah kita banyak mana. Itu. Jangan ramai sedap mulut ke. Tuan-tuan sekalian. Apa nak kata. Ini. Baik.